Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk menjawab soalan pertama, iaitu berkenaan dengan apakah tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak mengikut konsep agama Islam. Alright. So semestinya kita kena tahu bahawa peranan ibu bapa di dalam pendidikan merupakan suatu tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sempurna. Okay. So bila kita cakap dalam konteks pembangunan insan, membina dan memupuk benih iman pada anak merupakan keperluan utama dan hendaklah berterusan hingga ke akhir balil. Okay. Anak juga perlu dididik agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati rasa syukur dan takwa serta melaksanakan perintahnya dalam bentuk ibadah umum dan khusus. Okay. Selain itu juga ibu bapa juga perlu memastikan anak mendapat pendidikan yang sempurna dari segi fizikal, emosi, pendidikan dan juga kerohanian. Okey. Ini secara tidak langsung akan dapat melahirkan modal insan terbilang yang seimbang dan menyeluruh. Okey, berkenaan dengan soalan kedua, iaitu apakah aktiviti yang patut diamalkan demi mengeratkan hubungan kekeluargaan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Okey, so di sini apabila kita bercakap tentang aktiviti, kita sebenarnya ada pelbagai aktiviti yang kita boleh buat dalam menghubungkan hubungan yang lebih harmoni di antara ibu bapa dan anak ataupun adik-beradik juga. Okey. So daripada saya, apa yang saya bercakap, kita ada 3 benda yang kita boleh pinpointkan. Okey. Dan 3-3 benda ni dia ke arah positif. Okey. The first one is model yang berperanan positif boleh membantu membentuk keluarga yang positif. Okey. Yang kedua, penyediaan makanan yang sihat akan membantu keluarga anda belajar tentang pemakanan. Dan yang terakhir adalah dia more kepada senaman. Okey, sebab senaman ni dia menunjukkan cara hidup kita. Okey. So di sini apabila kita rungkaikan satu persatu, contoh pada yang pertama adalah berperanan positif. Okay, bagaimana kita nak tengok positif side yang ada. Okay, so basically kanak-kanak ni dia mudah terpengaruh dengan orang dewasa. Okay, jadi apabila dia melihat kelakuan orang dewasa, dia akan secara automatik dia akan belajar dengan apa yang dilihat. Okay, sebab itu kalau boleh kita sebagai orang dewasa ataupun ibu bapa harus mengamalkan pendekatan yang positif. Contoh macam kita boleh tunjukkan sifat-sifat. Alright, so untuk soalan ketiga adalah, pada pendapat anda, apakah yang tuan ataupun puan faham tentang kekeluargaan Islam? Okey, bila kita bercakap tentang konteks kekeluargaan dalam Islam ni, dia sangat besar juga. Sebab kita seperti kita tahu, family ni, di dalam keluarga kita ada ibu bapa, kita ada adik-beradik, dan kita ada beberapa lagi root yang ataupun cabang di dalam keluarga seperti saudara, atuk dan nenek, dan juga makcik-pakcik ataupun sepupu yang lain. Okey. Tapi kita nak kecilkan skop di mana kita hanya memilih pada keluarga kita saja, iaitu kita ada ibu bapa dan adik-beradik. Okey. So bila kita cakap pasal kefahaman kita tentang tentang keluarga di dalam bentuk Islam, seperti yang kita ketahui, pada masa kini pelbagai kes ataupun pelbagai cerita yang kita dengar seperti cerai, seperti pukul-memukul, ataupun berlaku salah faham, semua itu. Okey, dan itu adalah aspek-aspek negatif yang kita lihat di dalam sesuatu kekeluargaan. Jadi bagaimana kita hendak twist benda tu untuk menjadikan ke arah positif, ataupun dengan kata lain, kita nak membimbing keluarga kita ke arah jalan yang betul, ataupun ke arah konteks Islam yang betul. Okey. Okey. Kenalkan diri. Nurlaidi, anak 2 orang. Tinggal di Kelang, kerja di Shah Alam. Okey, soalan pertama. Apakah tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak mengikut konsep agama Islam? Wajib bagi ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka mengikut konsep dalam agama Islam. Dan kita boleh refer lah kepada rukun Islam.
baca 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu. Dan daripada situ kita ikut step by step daripada rukun Islam tu lah untuk kita mengajar. Okey, soalan kedua. Apakah aktiviti yang diamalkan demi mengeratkan hubungan kekeluargaan? Banyak aktiviti yang boleh dilakukan dalam family. Kalau kita berada di rumah, mungkin masa kita makan bersama-sama, makan di meja makan bersama dengan anak-anak, dengan suami, dan dari situ kita boleh bersembang apa, ada isu ke apa ke, dari situ kita boleh tahu ada masalah apa ke. Dan kalau kat luar kita boleh pergi bawa jalan taman ke, untuk bagi anak-anak explore. Soalan terakhir, pada pendapat anda, apakah yang Puan faham tentang kekeluargaan dalam Islam? Kekeluargaan dalam Islam, dia basic kepada untuk sesebuah hubungan kekeluargaan ni, dia bergantung kepada untuk macam mana untuk kita menjaga satu keluarga ni untuk dia kukuh, means dia satu hubungan yang utuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf Azizi. So kat sini saya dah sediakan beberapa jawapan yang telah diberikan soalan sebenarnya tadi. So yang pertama adalah berkenaan dengan anak. Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua ibu bapa, dan ibu bapa haruslah ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk memelihara anak mereka dengan sempurna. Semenjak mereka di dalam kandungan lagi, ibu bapa haruslah menyiapkan diri dari aspek fizikal dan mental, kerana membesarkan anak adalah bukan salah satu tanggungjawab yang mudah dan juga hal yang ringan, kerana membesarkan anak dengan betul dapat menghasilkan satu produk yang berguna kepada negara, bangsa dan agama. So untuk jawapan yang kedua, ianya berkenaan dengan aktiviti yang kita boleh lakukan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jadi aktiviti yang kita boleh lakukan adalah seperti berkelah, berbarbecue, ataupun membuat majlis-majlis keramaian, majlis-majlis makan-makan yang dapat mengumpulkan satu keluarga itu dalam satu majlis, ataupun dapat mengumpulkan mereka dalam satu keadaan ataupun dalam situasi, kerana dengan wujudnya satu family, satu keluarga yang lengkap dalam satu keadaan ataupun satu majlis, ini akan menimbulkan rasa sifat kekeluargaan yang semakin tinggi dan semakin dia akan memupuk sifat kekeluargaan antara satu sama lain. Sampai situ saya rasa orang yang bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti ini adalah ibu bapa. Ibu bapa haruslah menjadi pemangkin utama untuk mereka bercadang untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun sebarang aktiviti secara sistematik, haruslah dirancang supaya ini akan tidak ada perbalahan ataupun sebagainya. Tanggungjawab mendidik anak-anak mengikut konsep agama Islam pada pendapat makcik ialah memperkenalkan kepada anak-anak kita dan menerapkan nilai-nilai rukun Islam pada mereka. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan fitrah, menunaikan haji. Aktiviti yang patut dilakukan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan pada makcik boleh melakukan solat berjemaah, dan akhiri dengan tazkirah. Adakan
sesi sembang-sembang antara seluruh ahli keluarga, bertanyakan masalah kalau wujud dan selesaikan bersama-sama. Boleh juga melakukan gotong royong, menceriakan persekitaran rumah. Gotong royong memasak, kemudian makan sama-sama, bermesra. Boleh juga adakan sesi bertaranum, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sama ada kita nak buat pertandingan atau saja suka-suka. Dan banyak lagi aktiviti. Kalau kita kreatif, ada banyak lagi. Makcik nak bagi tahu semua pun makcik pun tak berapa. Okey. Apa yang makcik faham tentang hubungan kekeluargaan ni ialah saling mengambil berat antara ahli keluarga, bantu-membantu kalau ada yang susah, yang senang boleh bantu. Kalau yang ada masalah, sama-sama beri pendapat, beri teguran yang membina. Kalau ada yang buat salah, dan kalau melibatkan jarak yang jauh, boleh konvoi ramai-ramai, melakukan kunjungan silaturahim. Saya Muhammad Husni bin Baharudin, berumur 34 tahun, sudah berkahwin, anak seorang. Okey, apakah tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak mengikut konsep agama Islam? Okay, ibu bapa tanggungjawabnya terhadap anak-anak adalah sangat pentinglah. Tanggungjawab ibu bapa lebih-lebih lagi dalam mendidik anak yang berusia yang muda lah. So bab kata pepatah Melayu, menentu buluh biarlah dari rebungnya. So dalam konsep Islam juga Rasulullah SAW juga ada pernah bersabda bahawa jika anak berusia 11 tahun maka kena rotan kalau dia tak nak solat. So didikan dari mula memang sangat penting untuk membentuk seorang anak yang berakhlak baiklah. Pada pendapat anda, apakah Tuan faham tentang kekeluargaan dalam Islam? Okay, kekeluargaan dalam Islam, apa yang saya faham ialah Islam tu sendiri menyuruh setiap ibu bapa, setiap anak untuk melakukan kebaikan lah, dalam terutama sekali pada ahli-ahli keluarganya. So kita kena utamakan keluarga dulu, baru kita utamakan kawan-kawan ke, bos ke dan sebagainya lah. So bukan itu saja, banyak benda yang mostly ibu bapa dan anak-anak perlu buat lah. So macam ibu bapa perlu dihormati oleh anak-anak, dan anak-anak juga perlu dididik oleh ibu bapa. So mengikut hukum syarak Islam. Itu yang saya faham. Apakah aktiviti yang patut diamalkan demi mengeratkan hubungan kekeluargaan? Okay, ada banyak sangat aktiviti yang boleh kita amalkan lah untuk mengeratkan kekeluargaan tu lah. Antaranya ialah kita boleh start daripada meja makan kan. Time makan tu kita makan sama-sama tanpa melihat sebarang gadget ataupun tanpa ada apa-apa sebarang telefon ke apa ke atas meja tu. Kita just makan, enjoy the food and then enjoy conversation each other lah. Okay, and then
aktiviti lain pun beriadah ke, kita jogging sama-sama ke, kita main bola sama-sama ke, kalau ada taman, kalau ada kolam renang kat rumah tu boleh mandi sama-sama kan. Ataupun yang paling simple pun kita boleh main board game sama-sama kat rumah petang-petang kan. Ataupun yang paling-paling dituntut oleh syarak ialah solat jemaah bersama. Itu lagi yang kita diwajibkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. So kalau boleh, kalau dapat kita solat jemaah bersama seberapa banyak yang mungkin, lagi bagus. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sempurna sekali dalam konteks pembangunan Islam, kerana membina dan memupuk iman pada anak merupakan keperluan utama dan hendaklah berterus hingga ke akhir balik. Jawapan yang kedua adalah aktiviti yang patut dilakukan Jawapan kedua adalah aktiviti yang patut diamalkan demi mengeratkan hubungan kekeluargaan ialah seperti solat 5 waktu bersama-sama, berjemaah, makan malam bersama. Jika ada masalah, kita perlu berbincang bersama antara satu sama lain untuk mengeratkan silaturahim ni lebih baguslah. Tak okey. Kat foto yang tu buat balik scene 2, jawapan nombor 2. Aktiviti yang patut diamalkan demi mengeratkan hubungan kekeluargaan ialah seperti solat 5 waktu, berjemaah, makan bersama-sama dan berbincang jika ada masalah. Untuk menjawab soalan yang ketiga, pada pandangan saya tentang kekeluargaan Islam ialah kita rasa Jawapan yang ketiga adalah pada pandangan saya tentang kekeluargaan dalam Islam ialah kita rasa saling mengharap dan kerjasama antara satu sama lain. Kita perlu eratkan lagi hubungan kekeluargaan ini dengan konsep Islam yang betul. Itu sahaja. Terima kasih.